Hai, Assalamualaikum. Apa khabar anak-anak pelajar kelas 4 Alat-Alat 2021? Okay, hari ini kita teruskan kepada bab 1 pengukuran iaitu bagi subtopik 1.2 penyiasatan saintifik. Okey, hari ini kita tengok bahagian yang pertama iaitu bahagian A. Cikgu namakan di bahagian A kerana kita hanya merujuk kepada uh, muka surat 10 sehingga muka surat 13 sahaja buku teks. Sebenarnya untuk subtopik ni 1.2 dia sehingga muka surat 16. Tapi kita belajar hari ini sebahagian dulu iaitu muka surat 10 hingga muka surat 13 sahaja. Apa yang perlu kita pelajari, apa yang perlu dikuasai dalam subtopik ini adalah yang pertama, mentafsir bentuk-bentuk graf untuk menentukan hubungan di antara dua kuantiti fizik. Dan yang kedua adalah menganalisis graf untuk mendapatkan rumusan siasatan. Okay, tengok macam mana untuk menganalisis graf. Okay. Yang pertama, graf ialah sebenarnya salah satu cara untuk menunjukkan hubungan di antara dua pemboleh ubah. Okay. Dalam suatu eksperimen, graf diplot berdasarkan data penyiasatan saintifik untuk mentafsir bentuk graf. Okay, sebenarnya sebelum ni kita pernah biasa buat eksperimen ataupun panggil penyiasatan saintifik. Daripada data tu kita buat dalam bentuk jadual dan kita plotkan graf. Okay, daripada graf tu kita boleh buat hubungan di antara dua pemboleh ubah. Jadi dua pemboleh ubah ni yang kita kaji adalah hubungan graf antara pemboleh ubah bergerak balas dengan pemboleh ubah dimanipulasi. Okey. Kita tengok untuk mentafsir bentuk-bentuk graf ya. Ada beberapa bentuk graf yang perlu kamu ketahui. Okey, yang pertama, graf yang pertama ni iaitu yang pertama ni grafnya adalah mempunyai graf bergaris lurus. Okey, kita tengok graf bergaris lurus. Okey, daripada titik asalan dipanggil garis lurus melalui asalan. Asalan ni maksudnya titik kosong kosong. Okey, dia mempunyai kecerunan positif. Maksudnya dia punya garis dia tu meningkat ke atas. Okey, jadi tafsiran graf tersebut adalah Y, maksudnya Y ni paksi Y. Okey, paksi Y dengan paksi X kan kita katakan tadi dia antara dua pemboleh ubah. Okey, jadi kita nak baca dia punya tafsiran graf, kita ambil Y dulu. Kita ambil Y, lepas tu kita ambil X. Maksudnya kat sini untuk tafsiran graf kat sini berbentuk graf garis lurus ke atas. Dikatakan Y berkadar terus dengan X. Okey, jadi graf ni kita boleh cari juga nilai kecerunan. Okey, kat sini graf yang dah siap, kita boleh tafsirkan graf dengan mencari graf ni menggunakan rumus iaitu perubahan Y bagikan dengan perubahan X. Di mana rumus dia, kita boleh tengok rumus dia M sama dengan Y2 tolak Y1 bahagikan dengan X2 tolak X1. Okey, kat sini kamu perlu ingat sebab sebenarnya rumus ni kamu dah pernah belajar kan dalam matematik. Okey, yang ni kena ingat. Okey, rumus dia iaitu kita ambil titik titik rujukan kat sini. Okay, titik rujukan X, rujukan atas dan titik rujukan bahagian bawah ni. Okay, jadi kita ambil mengikut formula untuk dapatkan kecerunan mengikut formula Y2 tolak Y1 nilai bawah dia. Okay, nilai koordinat ni kan. Tolak Y2 tolak Y1 bagikan dengan X2 tolak X1. So, kita akan dapat nilai kecerunan. Dan mengikut persamaan garis lurus ni adalah Y sama dengan MX sama C. Kan kita dah biasa dengan persamaan garis lurus. Y sama dengan MX sama C. Bagi kes ni disebabkan C dia pintasan Y ni adalah merujuk pada kosong, jadi hanyalah Y sama dengan MX. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, okey, graf yang kedua. Kita tengok graf yang kedua. Okey, boleh juga rujuk pada buku teks kamu disebabkan kat sini kurang nampak dia punya slide dia ni. Okey, yang kedua, garis graf dia tu memintas paksi Y. Okey, memintas paksi Y. Okay, dia garis lurus juga tapi dia tidak mengikut asalan. Okay, dia memintas paksi Y kat sini. Jadi kat sini garis lurus tidak melalui asalan dan mempunyai kecerunan positif. Kecerunan positif maksudnya dia nilai dia semakin meningkat. Okey.
Jadi kat sini Y tu bertambah secara linear, dia punya tafsiran graf dia. Y bertambah secara linear. Okay, kecenderungan graf sama juga, mengikut formula ni juga. Okay, formula kecenderungan graf. Okay, sama, dia punya kaedah mencari kecenderungan. Dan pintasan Y ni adalah pintasan bernilai C. Okay, kita ambil nilai pada pintasan C ni kat mana nilai dia. Okay, dan persamaan graf dia adalah persamaan seperti yang telah kamu pelajari dalam matematik kan. Okay, Y sama dengan M X tambah C tadi. Okay, jadi maksudnya kat sini M tu adalah kecerunan. M kecerunan. X ni adalah nilai X lah. Nilai X. Dan C ni adalah pintasan Y. Y sama dengan M X tambahkan dengan C. Okey. Seterusnya yang ketiga. Okay, graf yang ketiga, dia punya graf dia garis ni ke bawah pula. Okey, garis dia ke bawah. Okey, jenis graf dia adalah garis lurus tidak melalui asalan, tak melalui kosong-kosong tadi, dan mempunyai kecerunan negatif. Okey, dia ke bawah. Dia cerun dia menuruni bawah ni, cerun ni. Okay, kat sini tafsiran graf dia adalah Y berkurang secara linear. Kalau tadi kan, yang ni kata tadi kan, bertambah secara linear kan. Ini bila dah turun, dia berkurang secara linear. Okay, kaedah mencari kecerunan adalah sama seperti formula tadi. Sama je. Okay. Seterusnya, kat sini kita boleh juga mencari pintasan Y dia, iaitu nilai dia C dia. Nilai C tadi. Okay, pintasan Y. Ini dia memintas paksi Y ni pada nilai apa? Dipanggil C, pintasan Y. Dan persamaan garis lurus macam yang kedua tadi, Y sama dengan MX tambah C. Okey, yang keempat, graf dia melengkung. Letak garis lurus, dia melengkung, sama ada melengkung lebih ke atas ataupun dia melengkung dia bahagian ke kiri sikit atau ni atas. Okey. Dia melengkung ni dia melalui asalan, melalui kosong. Okay, bila melalui asalan, maksudnya kat sini dia naik, dia mempunyai kecerunan positif. Dan tafsiran dia Y bertambah dengan X. Okay, Y bertambah. Okay, Y ni bertambah apabila X bertambah, maksudnya Y bertambah dengan X. Kalau tadi ni dia turun, berkurang kan? Berkurang secara linear. Maksud linear kat sini adalah bergaris lurus. Manakala yang ni dia bertambah je, tak linear sebab dia melengkung. Okey, seterusnya yang kelima, dia garis dia melengkung juga, melengkung ke bawah sama ada dia macam dia punya kembung ataupun cekung ni. Okey, garis ni melengkung tidak melalui asalan, tak melalui kosong-kosong, dan dia mempunyai kecerunan negatif. Jadi tafsiran grafnya adalah Y berkurang dengan X. Okey, Y kan berkurang. Y kan berkurang apabila X bertambah. Maksudnya Y berkurang dengan X. Okey, last sekali graf yang keenam. Okey, graf keenam ni kita nampak macam ada dua jenis ya. Okey, untuk graf keenam ni hati-hati dengan paksi Y. Okey, paksi Y ni. Paksi Y dia, tengok paksi Y dia sama. Paksi Y dia sama, tapi paksi X berlainan. Yang ni pada graf yang kiri ni X sahaja, manakala yang sebelah kanan 1/X. So hati-hati dengan paksi Okay, kat sini bagi tafsiran dia, okay, graf ni jenis dia graf melengkung. Okay, melengkung. Kecerunan negatif sebab dia turun kecerunan negatif dan tidak memintas paksi. Tak meminta paksi. Tadi minta paksi, tak meminta paksi. Yang kedua pula, yang sebelah kanan ni pula, ni tengok buku teks kamu. Yang kedua ni pula, garis lurus melawan 1/X. Okay, yang ni Y melawan X. Yang ni graf Y melawan 1/X. 1/X panggil melalui asalan. Asalan kosong-kosong.
dan kecerunan dia positif. Sebabnya sebenarnya graf yang sebelah kiri ni, okay, Y melawan X sebelah kiri ni, kita dapat graf melengkung ke bawah. Bila kita buat nilai X ni, kita tukar pada 1/X. Kita boleh plotkan graf Y melawan 1/X. Dia bergraf garis lurus, bertukar menjadi graf garis lurus dan melalui hasalan. Jadi untuk graf kedua-dua graf ni, kita katakan dia graf Y berkadar songsang. Berkadar songsang. Sebabnya berkadar songsang maksudnya apabila X bertambah, Y berkurang. X bertambah, Y berkurang. Ataupun maksudnya kan, sebabnya kalau kat sini Y 1/X. Sebenarnya Y bertambah, X makin berkurang. Okey, itu dia punya bentuk-bentuk graf tadi. Tafsiran bentuk-bentuk graf tadi. Okey. Katakan untuk sebuah graf yang dah siap, macam mana kita nak menganalisis graf tersebut? Tengok dalam buku teks ni ada beberapa cara dia ajar kepada kita untuk menganalisis graf bagi mendapatkan rumusan siasatan. Okay, yang penting yang kamu perlu tahu iaitu yang pertama menyatakan hubungan. Hubungan tadi sama ada dia berkadar terus, berkadar songsang, bertambah secara linear ataupun berkurang secara linear. Kan? Ada dia punya hubungan tadi yang kita dah bincang sejak tadi. Okey, seterusnya yang kedua, nak kira kecerunan. Mengikut formula Y sama dengan formula kecerunan kan, M sama dengan Y2 tolak Y1 bagi X2 tolak X1. Okey, jadi daripada graf ni, kalau contohlah graf mana-mana graf sebenarnya dalam fizik ni, graf ni selain daripada dapatkan hubungan dia untuk dapatkan hubungan antara Y dengan X ni, okey, seterusnya cari kecerunan. Cari kecerunan ni sebenarnya nak dapatkan Y2, Y1 semua ni, kita kena buat tentukan, cari titik plot titik dia ni, cari titik rujukan dia untuk dapatkan X1, Y1, X2, Y2 ni, cari titik yang paling mudah untuk kita baca. Lepas tu kita buat garis putus-putus, bina segitiga yang paling, segitiga ni dah lah. Okay. Jadi kat sini nak tahu titik rujukan mana, kita nak ambil yang mana, mana-mana sebenarnya boleh. Tapi kalau yang sebaiknya adalah kita ambil yang paling besar. Okay, rujukan dia punya kata segitiga yang paling besar untuk dapatkan nilai kecerunan yang lebih tepat. Okay. Seterusnya dalam menganalisis graf juga ni, kita boleh juga mendapatkan luas. Okay, luas di bawah graf. Okay, contohnya dalam buku teks kamu tu, muka surat 12. Okay, dia kata kita cari luas untuk mewakili sesuatu kuantiti fizik. Okay, contohnya nanti bab yang daya dan gerakan, kita akan diberi formula untuk mendapatkan sesaran ke jarak ke dan sebagainya. Ada setengahnya dibagi formula mencari luas di bawah graf. Okay, luas di bawah graf. So, kena fahamlah cara nak cari luas di bawah graf. Ingat balik formula luas segitiga, luas segi empat ataupun luas trapezium dan sebagainya. Okey. Seterusnya, okey, ini mencari luas di bawah graf untuk mencari suatu kuantiti fizik. Yang keempat, okey, interpolasi. Interpolasi ni maksudnya sesuatu nilai graf dia graf yang dah siap ni, kita nak cari nilai dia kan. Contohnya suatu nilai X diberi, berapa nilai Y dia? Satu nilai X, okay, diberi. Kat sini berapa diberi? Lepas tu berapa nilai X dia? Kat sini kita buat garis putus-putus ataupun garisan. Okay, garisan daripada bawah ni nilai X ni naik ke atas. Sorry, dia punya tangan tak berapa lurus. Okay, straight naik ke atas sampai dekat garisan graf, kita teruskan ke sebelah kiri. So, kita akan dapat nilai berapa, nilai yang perlu kita ketahui. Contohnya, S berapa, nilai tertentu, berapa nilai Y. So, kat sini kita panggil, bila kita cari ni, kita panggil interpolasi. Maksudnya, menentukan kuantiti fizik secara interpolasi. Jika S diberi, Y kita boleh cari. Okay, last sekali ekstrapolasi. Maksudnya, okay, graf, contohnya graf. Graf ni
sebahagiannya. Kita nak cari bahagian yang lain ataupun contohnya kan kosong-kosong lah. Okey, ni pasti X, ni pasti Y. Contohlah. Okey, katakan berapakah nilai okey, contohnya nilai X sama dengan negatif 2. Berapa nilai Y? Jadi kat sini kita tak tahu nilai Y berapa. So kita pun contohlah kita pun ekstrapolasikan. Tambah. Ekstrapolasi itu maksudnya ekstra tambahan. Kita tambahkan, kita nilai, kita cari nilai, kita dengan cara menambah graf, panjang graf tersebut. Tapi contohnya X dia nilai yang besar, berapa nilai Y? So kita tambah bahagian atas pula contohnya. Itu panggil, yang kita tambah ni dipanggil ekstrapolasi, nilai tambahan. Kita tambah graf untuk mencari nilai yang dikehendaki. Jadi hari ini sebenarnya kita dah tengok tadi jenis bentuk graf, lepas tu cara orang kata untuk menganalisis graf yang perlunya maksudnya cara untuk menganalisis graf. Yang ini tujuan kita adalah untuk membuat aktiviti 1.3 dalam muka surat 13 tu. Okey, yang tadi secara teorinya kita belajar, yang ni kita nak buat secara sendiri nak buat sendiri macam mana graf data daripada eksperimen nak lukis graf dalam kertas graf. Okey, contoh ya, gini kita tengok aktiviti 1.3 daripada buku teks kamu. Tujuan dia adalah untuk memplot graf daripada set data yang diberi dan menganalisis graf. Okey, contohlah. Dalam makmal kita buat eksperimen sebelum ni kan pernah kamu buatkan eksperimen. Menggunakan kaki retort. Menggunakan kaki retort. Seterusnya kita nak tahu dia punya berkaitan ni lah pemanjangan spring ni. Kita tengok apa yang dikata dalam buku teks tu. Farah menjalankan eksperimen dengan menyusun rajah seperti rajah 1.1 untuk menyiasat hubungan di antara daya dengan pemanjangan spring. Spring Ni spring. Ni spring kat sini. Ni spring ya. Spring. Pemanjangan spring X. Dapatan eksperimen yang ditunjukkan dalam jadual 1.5 dalam buku teks kamu tu. Ditunjukkan dapatannya yang Farah buat. Bantu Farah membuat rumusan penyiasatan mengenai eksperimen spring melalui analisis graf. Contoh cikgu tunjukkan dia punya pada rajah 1.1 rajah dia suatu spring dia bila kita tak kenakan beban dia tak memanjang. Bila tak memanjang kita panggil panjang asal spring. Kita nak ukur panjang asal spring ataupun panjangan spring menggunakan pembaris meter. Contohnya kat sini kita ukur lah. Kita ukurkan berapa panjang spring. Contoh. Panjang asal spring maksudnya spring spring tanpa beban. Contohlah. Panjang asal spring tanpa beban. Kat sini bila dah dapat spring tanpa beban tadi. Spring tanpa beban tu maksudnya panjang asal spring. Contoh kat sini. Farah dia dia tambahkan daya. Daya ni maksudnya pemberat daripada pemberat berselot. Pemberat berselot ni kat sini. Pemberat berselot. Maksudnya pemberat ni dia ada slot-slot tambahan. Pemberat ni kita boleh masukkan dalam ni. Gitu. Jadi pemberat ni kita letakkan pada spring. Letakkan pada spring. Biar dia pegun ataupun duduk seketika macam tu, kita pun ambil pula bacaan yang seterusnya. Dia punya lah, ambil lah. Dia punya bacaan yang seterusnya. Kita tambah lagi, contoh kat situ, daya dia 0.5, pemanjangan spring 0.8.
Tambah lagi 1.0 menjadi 1.6 dan seterusnya. Okey, Farah tambah lagi. Okey, dia memanjang lagi dan seterusnya. Okey, kat sini kan dia punya spring dia. Okey, sehinggalah Farah tambahkan lagi tu sehingga 4 Newton. So dapat kita catatkan, kita rekodkan pemanjangan spring tadi, setiap pemanjangan spring tadi tu, okey, dalam data yang dibuat pada jadual 1.5. Jadi apa yang perlu kamu buat hari ni, kalau yang tadi kamu tulis nota aja, yang ini untuk aktiviti hari ni. Okey, kita aktiviti hari ni kita hanya perlu buat, kita pada buku teks tu, muka surat 13 tu, buat ikut arahan 2 dan 3 sahaja, sebab 1 dan 4 tu okey, tak boleh buat kan, kita PDPR, kita buat aktiviti apa kata, tak secara berkumpulan, secara individu. Jadi untuk arahan yang kedua, lukiskan graf F melawan X. Maksudnya graf F melawan X tu maksudnya, okey, kita ambil nilai F melawan X. Okey, F melawan X. Bila F melawan X maksudnya, kita tahu kan dia punya graf mempunyai paksi X dan paksi Y. Pada paksi atas ni, dia adalah F. Dan paksi Y yang kedua sebelah kanan tu adalah paksi X. Okey. Untuk bahagian ni dia punya, okey, dah dapat dari punya simbol graf. Jangan lupa tulis unit. Okey, F adalah Newton, manakala X adalah sentimeter. Okey. Lepas tu graf ni kan kamu dah biasa buat dalam matematika sebenarnya. Okey. Kita kalau dalam keadaan ni, okey, dia punya daya dia tu 0.5 sehingga 4. Okey, jadi kita buat graf dia dengan skala yang seragam. Okey, start dengan 0, lepas tu naik, okey, 0.5 dan seterusnya. Okey. Ini betul jadi. Okey. Naik gandaan 0.5, okey, maksudnya 0.5, 1, 1.5 dan seterusnya sampai 4. Dan pemanjangan spring ni dia punya 0.8, 1.6, 2.4. Kita tengok gandaan dia. Okay, mungkin kita boleh buat 1 cm, 2 cm, 3, 4 dan seterusnya sampai 6 cm, sampai 7 cm. Okay, jadi kat sini contoh lain 1 kan. Okey. F 0.5 X 0.8 So kita plotkan graf. Okey, plotkan sampai ke hujung ni, contohlah kan 4, 6.4 kat sini kan. Kalau X 6.4, okey, contohlah. Okey, ikut X dan Y dia. Koordinat dia macam kamu belajar geografi. Okey, koordinat dia, okey. Maksudnya kat sini last kali ni X 6.4, dan atas ni 6.4, F dia 4. Okey, jadi kamu plotkan plot semua ni. Contohnya ada dia punya white titik-titik kan, ni kamu plotkan. Okey, lepas tu kamu pun buatlah garis lurus yang paling baik. Contohnya. Jadi kat sini nak tengok paling baik itu, dia mesti melalui celah-celah titik dia. Okay, celah-celah titik, janganlah ke bawah ataupun terlalu ke atas. Okey, contoh dia tak semestinya kita kena semua titik. Dia lalu ke celah-celah titik yang mana garis lurus ni mesti garis lurus yang garis lurus licin dan seimbang. Seimbang tu maksudnya ada garis titik atas dan titik bawah dia.
Okey, jadi bila kita dah buat graf dia pada arahan yang kedua, kita nak analisis graf pada arahan yang ketiga. Kan? Buat analisis graf berdasarkan graf yang telah kita lukis. Jadi analisis graf tu kamu selesaikan. Contohnya mencari hubungan. Ini seperti yang telah kita bincangkan tadi. Mencari kecerunan. Lepas tu tunjukkan pada graf. Ini macam ni kita nak tentukan nilai K. Okay, maksudnya kecerunan tu ikut formula tadi lah. Kecerunan M sama dengan Y2 tolak Y1 bagikan dengan S2 tolak S1. Okey, nilai K tu maksudnya, nilai K tu maksudnya pemalar. Pemalar tu adalah kecerunan lah. K persamaan, dia bagi persamaan F sama dengan KX. K adalah pemalar, jadi tentukan nilai K dalam unit SI. Maksudnya kita kat sini bila dah dapat kecerunan dalam bentuk Newton per centimeter, kena tukar pada Newton per meter. Baru dapat dalam unit SI. Terusnya luas, dia bagi luas kan untuk meregang spring, berapa kerja dia. Jadi kat sini kalau 5 cm kena cari balik lah. Dia punya 5 cm, contohnya dia punya 6.5. Okey, 5 sampai kat sini. 1, 2, 3, contoh 5 sampai kat sini. Kita cari luas di bawah graf yang ni. Okey, dari bawah graf ni. So, kita cari berapa luas segitiga tersebut. Okey, terusnya soalan E tu adalah interpolasi, manakala F adalah soalan intrapolasi. Jadi kamu buat dulu, masing-masing buat dulu pada kertas masing-masing. Bila dah siap, kamu send pada cikgu untuk cikgu semak. Okay, mungkin kalau yang ada yang belum faham, mungkin penerangan cikgu pun ialah kan penerangan yang tak berapa jelas, kamu boleh tanya dalam grup. Okay? Jadi sampai setakat dulu untuk hari ini. Terima kasih. Bye.